Salam sejahtera. Bagi memenuhi keperluan tugasan ini, tema motivasi telah dipilih. Dan tajuk pembentangan ialah motivasi dan pembelajaran. Terlebih dahulu, kita akan melihat apakah konsep asas motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalaman yang merangsang, mengarah dan mengekalkan tingkah laku. Menurut Wan Rafael Abdul Rahman 1991, motivasi adalah serangkaian proses yang mengilhami tingkah laku seseorang dan membuat tingkah laku itu berkembang menuju tujuan. Secara ringkasnya, motivasi ialah proses menghasilkan tenaga oleh keperluan yang diarahkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Terdapat dua jenis motivasi, iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berkait rapat dengan aktiviti yang merupakan ganjaran tersendiri. Manakala motivasi ekstrinsik pula merupakan motivasi yang direka cipta oleh faktor luaran seperti peneguhan dan dendaan. Motivasi dalam pembelajaran bermaksud menggalakkan pelajar belajar dengan dorongan diri sendiri. Ia termasuk kegiatan membuat rujukan, menyelesaikan masalah pembelajaran, membuat catatan dan mengemukakan soalan sewaktu perbincangan di dalam bilik darjah. Secara amnya, terdapat dua jenis teknik motivasi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, iaitu teknik motivasi intrinsik dan teknik motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang pelajar untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. Teknik motivasi intrinsik ini berkait dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, kita amat mengharapkan pelajar kita didorong secara intrinsik untuk belajar dan motivasi berpunca daripada dalaman. Motivasi ini berkait dengan aktiviti yang merupakan ganjaran dan berasal daripada gerakan dalaman. Bagaimanakah cara untuk merangsang motivasi intrinsik? Baiklah, kita sebagai guru mempunyai beberapa strategi yang boleh digunakan untuk merangsang motivasi ini. Antaranya ialah menggunakan strategi-strategi seperti kejutan, raguan, kekeliruan dan konflik untuk mengekalkan naluri ingin tahu pelajar. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan pelbagai medium persembahan seperti persembahan PowerPoint, filem, demonstrasi dan juga main peranan. Seterusnya, guru boleh mengadakan permainan dan stimulasi. Rangsangan pelajar untuk mencari pengetahuan juga penting untuk merangsang motivasi intrinsik. Dan kita juga sebagai guru boleh meminta pelajar untuk menentukan matlamat pelajar itu sendiri. Manakala bagi motivasi ekstrinsik pula, motivasi ini direka cipta oleh faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. Punca motivasi wujud daripada persekitaran pelajar. Dan seseorang itu mungkin tidak begitu berminat dalam aktiviti tersebut, tetapi lebih menggemari tentang keuntungan yang diperolehi daripadanya. Contohnya, keinginan untuk memperolehi A akan dapat memotivasikan seseorang pelajar itu untuk belajar dengan lebih tekun lagi. Motivasi ekstrinsik juga merupakan galakan atau tarikan yang berpunca daripada persekitaran. Maka, motivasi ekstrinsik berkait dengan unsur luaran yang tidak semula jadi dengan pembelajaran. Ganjaran yang nyata seperti pujian, hadiah, markah dan sebagainya diberikan kepada mereka yang berjaya mencapai prestasi baik atau melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti yang diamanahkan. Dalam keadaan tertentu, motivasi ekstrinsik mungkin merupakan bentuk motivasi yang paling sesuai untuk pencapaian akademik atau tingkah laku produktif.
Cara ini mungkin terunggul untuk mengalih pelajar ke arah kejayaan dalam pembelajaran dan tingkah laku produktif di dalam bilik darjah. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah model pembelajaran ARCS dengan motivasi. Model pembelajaran ARCS merupakan suatu bentuk pendekatan pemecahan masalah untuk merancang aspek motivasi serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar, menurut Keller 1987. Apakah komponen yang terdapat di dalam model ARCS? Terdapat 4 komponen ataupun elemen di dalam model ini. Pertama ialah attention, iaitu A, perhatian. Dan yang kedua ialah R, iaitu relevance. Yang ketiga ialah C, iaitu confidence ataupun percaya diri. Dan elemen yang terakhir ialah S, ataupun satisfaction, yang membawa maksud kepuasan. Inilah 4 elemen yang membentuk model ARCS. Baiklah, sekarang kita akan melihat elemen yang pertama, iaitu A ataupun attention. Elemen ini akan menarik minat dan mengekalkan perhatian pelajar dan rasa ingin tahu kepada bahan pembelajaran. Ini bermakna sewaktu guru merancang pengajaran dan pembelajaran, bahan pembelajaran yang digunakan sepatutnya dapat menarik minat dan mengekalkan perhatian pelajar. Elemen yang kedua iaitu R. Sejauh manakah R ini ataupun kerelevanan ini dalam menyuntik motivasi seseorang pelajar? Baiklah, apabila seseorang guru merancang pengajarannya, objektif pembelajaran perlu dirancang supaya dapat menarik minat pelajar dan menentukan motif dan kegunaan pembelajaran. Maka dengan itu, objektif yang dicipta oleh guru tadi mempunyai darjah kerelevanannya yang tinggi kerana pelajar dapat memotivasikan diri mereka untuk terus berminat mengikuti pembelajaran. Seterusnya ialah C. Elemen C iaitu confidence ataupun keyakinan. Elemen ini dapat membina keyakinan dalam pembelajaran dan kemampuan menyelesaikan aktiviti serta tugasan yang diberikan. Sekali lagi, kita perlu ingat sebagai guru, aktiviti yang kita ciptakan dalam pembelajaran dan pengajaran kita itu tadi dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Akhir sekali ialah elemen S, iaitu kepuasan ataupun satisfaction. Di dalam elemen ini, ianya dapat mewujudkan kepuasan pembelajaran secara ekstrinsik dan intrinsik kepada pelajar apabila berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan. Inilah tahap motivasi intrinsik yang paling tinggi di mana pelajar akan mendapat kepuasan atas apa yang telah dicapai. Menurut Robin dan Judge 2007, motivasi ialah proses yang menjelaskan intensiti, arahan dan usaha yang tekun untuk mencapai sesuatu tujuan. Dan menurut Sharifah Akmal 2005 pula, motivasi pada asasnya ialah semangat dalaman yang kuat untuk mencapai sesuatu. Dan akhirnya, menurut Kamaruddin Haji Hussein 1993, motivasi dianggap suatu unsur penting untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif di samping menjadi proses pembelajaran dalam keadaan bermakna, berfaedah dan menggembirakan. Sedarkah kita bahawa kejayaan yang dicipta oleh murid biasa
melalui tindakannya yang luar biasa, merupakan satu usaha yang kita sebagai guru boleh menciptanya. Melalui ilmu dan pengetahuan kita tentang bagaimana murid ataupun pelajar dapat dimotivasikan, sama ada melalui intrinsik ataupun ekstrinsik. Sekian dahulu. Terima kasih.